Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Segala puji kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Allah yang Maha Berkuasa, Maha Pemurah, lagi Maha Pengasihani. Selawat dan salam ke atas junjungan teragung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga serta para sahabat dan mereka yang mengikuti jejak baginda hingga ke hari-hari akhirat. Alhamdulillah, Beta dan Raja Pemaisuri Agong melafazkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan kekuasaan dan kerahmatannya jua telah mengizinkan kita untuk bersama menyambut hari keputeraan rasmi Beta pada hari yang penuh bermakna ini. Sebagai pembuka kalam, Beta menzahirkan ucapan terima kasih dan penghargaan atas perutusan sembah tahniah dan selamat serta doa kepada Beta oleh Memanda Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim sebentar tadi. Beta turut ingin merakamkan penghargaan kepada Duta Besar Republik Argentina ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Manuel Balaguer Salas, mewakili duta-duta dan pesuruhjaya tinggi asing di Malaysia atas ucapan tahniah dan selamat yang telah dipersembahkan kepada Beta. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, Beta bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana negara kini terus menikmati keamanan dan kedamaian. Beta menyanjung tinggi peranan rakyat yang berjiwa besar dalam memastikan perpaduan dan keharmonian negara terus kekal terpelihara. Pada masa yang sama, kerajaan Beta tidak sekali-kali akan mengamalkan sikap berkompromi terhadap aspek kedaulatan dan keselamatan negara dan akan terus melindungi aset-aset negara daripada ancaman pihak luar. Beta turut bersyukur dengan prestasi ekonomi negara yang memberangsangkan pada masa ini. Pertumbuhan ekonomi negara semakin meningkat dan mampan dengan kadar keluaran dalam negara melonjak sebanyak 5.6% pada suku pertama tahun 2023. Pada hemat Beta, negara kini berada di landasan yang tepat bagi menjayakan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Mengambil kira cabaran ekonomi global termasuk ketidaktentuan ekonomi pasca pandemik COVID-19 dan krisis geopolitik yang membawa kesan pada kos sara hidup rakyat, kerajaan Beta hendaklah menumpukan pada pelaksanaan projek pembangunan yang beri kesan langsung kepada kesejahteraan rakyat seperti yang digariskan dalam Belanjawan Madani 2023. Agenda kesejahteraan rakyat termasuk meluaskan sistem jaringan perlindungan sosial bagi membendung isu peningkatan kos sara hidup perlu terus diberikan tumpuan. Beta berkeyakinan usaha-usaha berterusan kerajaan Beta dalam melaksanakan ikhtiar dan menerokai strategi baru yang berinovatif mampu memberikan kesan positif pada sosio-ekonomi rakyat Beta. Beta turut berasa sukacita dan menyanjung tinggi komitmen kerajaan Beta dalam menjalinkan hubungan kerjasama yang baik dan erat dengan semua kerajaan negeri demi kemaslahatan rakyat yang Beta kasihi. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, negara kita Malaysia sememangnya dikenali dunia sebagai sebuah negara yang kaya dengan kepelbagaian agama,
bangsa, bahasa dan budaya. Ciri-ciri kepelbagaian ini adalah merupakan satu keunikan yang menjadi tarikan pada negara lain untuk lebih mengenali dan menjalin hubungan dengan Malaysia secara lebih akrab. Namun demikian, seandainya kepelbagaian dan kerencaman lanskap masyarakat ini tidak harmoni di bawah konsep kesatuan dan perpaduan, maka ianya berpotensi untuk mencetuskan prasangka, konflik, perbalahan dan pertelingkahan yang akhirnya akan menghakis rasionaliti, mencabar keharmonian dan mengugat kestabilan yang telah sekian lama terbina. Justru pembentukan perpaduan dalam lanskap demografi yang kompleks dengan kepelbagaian hendaklah dilaksanakan dalam konteks yang menyeluruh, holistik dan bukan bersifat retorik serta kosmetik semata-mata. Bagi mencapai hasrat tersebut, kita hendaklah berusaha untuk mengurangkan perbezaan sesama kita sebagai rakyat Malaysia. Selanjutnya, kita hendaklah menanamkan semangat akomodasi serta toleransi dalam kehidupan seharian. Semangat perpaduan perlu disemai serta dibentuk di rumah dan selanjutnya dibaja dan disiram dengan pendidikan serta nilai-nilai murni hidup bermasyarakat di bangku sekolah dan seterusnya diperkasa di institusi-institusi pengajian tinggi. Perpaduan memerlukan resipi yang efektif dengan hati yang terbuka dan ikhlas, jiwa yang luhur dan semangat kesetiaan pada raja dan negara. Lebih penting lagi, kita hendaklah tidak mempersoal, apatah lagi mencampuri dan memandang rendah urusan serta kepercayaan agama yang diamalkan oleh bangsa lain. Kerana itu, kita ingin berpesan sebarang polemik yang berhubung kait dengan agama, jika gagal ditangani dengan segera, adalah umpama sumbu yang akhirnya bakal menyalakan api permusuhan antara kaum. Berhadapan dengan isu sensitif seperti ini, semua pihak sewajarnya mengambil pendekatan yang bijak, lagi tertib dan disulami pula dengan semangat toleransi yang tinggi. Menelusuri lipatan sejarah, ketinggian dan kesucian agama Islam telah sekian lama terpelihara dalam pembentukan negara Malaysia yang merdeka, sehingga agama Islam akhirnya didaulatkan sebagai agama persekutuan di dalam fasa 1 perkara 3 pada Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan agama Islam yang ditempatkan pada darjat yang amat tinggi di dalam Perlembagaan Persekutuan dicapai menerusi persefahaman dan persetujuan oleh semua pihak ketika negara memperolehi kemerdekaan. Ianya adalah merupakan kesepakatan yang tercatat dalam lipatan sejarah bagi menentukan norma hidup bermasyarakat pasca kemerdekaan. Justru beta merasa gusar dengan isu penggunaan kalimah Allah yang jika gagal diselesaikan segera bakal menjadi polemik yang berlarutan sehingga boleh menjejaskan perpaduan nasional dan kesejahteraan negara. Polemik penggunaan kalimah Allah bukan merupakan perdebatan berhubung terminologi dan linguistik. Ianya berhubung isu akidah umat Islam dan sebarang kekeliruan akan hanya mengundang musibah. Kerajaan beta hendaklah mengharmonikan situasi semasa dan pada masa yang sama meletakkan penggunaan kalimah Allah
pada konteks yang betul dengan mengambil kira keselamatan negara, kemaslahatan ummah dan kedudukan institusi Yang di-Pertuan Agong serta Raja-Raja Melayu yang lain sebagai ketua agama Islam. Prinsip pertama rukun negara adalah kepercayaan kepada Tuhan. Jelasnya, konsep beragama adalah amat penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia dan agama tidak sewajarnya dijadikan asas kepada pertikaian dan perbalahan. Demi perpaduan dan masa hadapan negara, sebarang polemik agama hendaklah diselesaikan segera. Ianya menuntut jalan penyelesaian yang bijak dengan penuh kesantunan serta semangat bertolak ansur dan akomodasi yang tinggi. Perpaduan dalam kepelbagaian adalah merupakan aset utama negara yang perlu dipertahankan. Janganlah kita berterusan mengapi-apikan sentimen dan polemik yang boleh meruntuhkan fabrik sosial kepelbagaian masyarakat majmuk di negara ini. Hadirin hadirat yang bersanjungi sekalian, tahun ini adalah merupakan tahun yang kelima Beta dan Raja Pemaisuri Agong menyambut hari keputeraan rasmi Beta sebagai Yang di-Pertuan Agong. Sambutan hari keputeraan rasmi Beta dan Setiadat pada pagi ini melambangkan citra untuk mendaulatkan institusi Yang di-Pertuan Agong dan masih lagi kekal sebati di setiap sanubari rakyat Malaysia. Institusi Yang di-Pertuan Agong ialah kesinambungan sistem kerajaan dan pemerintahan yang telah berakar subur di negara ini untuk sekian lamanya. Sistem penggiliran Yang di-Pertuan Agong di antara 9 Raja-Raja Melayu yang diwarisi dan diamalkan sejak kemerdekaan negara telah menjadi bukti bahawa kekuasaan dan jawatan bukanlah bersifat mutlak. Namun di sebalik yang demikian, institusi Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara adalah merupakan tiang seri pada perpaduan melangkaui kaum, bangsa dan agama. Ianya adalah merupakan pemusatan dan tumpuan kesetiaan yang tidak berbelah bagi oleh Kerajaan Persekutuan, Angkatan Tentera Malaysia dan seluruh rakyat jelata sekalian. Ianya adalah satu mercu tanda yang melindungi perlembagaan persekutuan, menjadi sumber keadilan, tonggak kestabilan dan penjaga kepada amalan demokrasi negara. Lebih utama, Yang di-Pertuan Agong adalah pelindung kepada sekalian rakyat jelata. Natijahnya, Yang di-Pertuan Agong adalah umpama obor yang sentiasa menyinari negara agar tidak tergelincir dari acuan perlembagaan persekutuan serta idealisme cita-cita dan harapan masa hadapan negara. Lantaran itu, Beta merasa amat bersyukur kerana telah dianugerahkan dengan taufik dan hidayah, kudrat serta keafiatan oleh Allah SWT untuk menerus melaksanakan amanah besar memayungi negara Malaysia yang tercinta ini selama hampir 5 tahun lamanya. Dalam perkiraan Beta, hanya tinggal 239 hari lagi sebelum Beta berdua balik ke kampung negeri Pahang. Beta juga melafazkan rasa kesyukuran yang tidak terhingga di atas kepercayaan Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu kepada Beta. Nasihat dan pandangan yang telah dizahirkan oleh Raja-Raja Melayu telah berupaya untuk membantu Beta dalam merungkai pelbagai kemelut yang melanda negara. Semangat musyawarah
yang di-Tuan Agong dan Raja-Raja Melayu perlu terus dijunjung dan diperkasakan sebagai mekanisme semak dan imbang terakhir ke atas takbir urus negara yang telus demi kelangsungan hidup rakyat jelata. Hadirin hadirat yang beta kasih sekalian, Beta dan Raja Pemaisuri Agong ingin menzahirkan ucapan terima kasih kepada seluruh rakyat beta atas persembahan ucapan tahniah dan doa bersempena Hari Keputeraan Rasmi beta. Ianya amatlah bermakna dan amat besar artinya buat beta berdua. Beta turut ingin merakamkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Memanda Perdana Menteri Kerajaan beta, anggota pentadbiran, penjawat awam dan anggota pasukan keselamatan di atas taat setia yang telah dicurahkan dalam menggalas amanah ini. Tinggi-tinggi tahniah pada penerima-penerima darjah bintang kebesaran dan pingat persekutuan pada tahun ini. Semoga pengurniaan ini akan membuka lembaran baru untuk terus berkhidmat dan berbakti pada masyarakat dan negara yang tercinta ini. Bersempena Hari Keputeraan Rasmi beta, marilah kita tanam tekad dan iltizam untuk menjauhi persengketaan, menolak sebarang bentuk sentimen perkauman dan menjauhi benih-benih polemik keagamaan. Hakikatnya, apabila rakyat berseteru sesama sendiri, maka penuhlah negara dengan nista dan dosa. Akhirnya, runtuhlah bangsa dan runtuhlah negara. Na'udzubillah. Justru, marilah kita bersama-sama berusaha memperkukuhkan perpaduan dan kesejahteraan negara tercinta. Ingatlah akan pesanan Imam Al-Ghazali yang bermaksud kesejahteraan di akhirat tidak akan tercapai jika kesejahteraan dunia diabaikan. Mengakhiri titah, beta berdoa semoga Allah SWT terus melimpahi Malaysia yang tercinta ini dengan keberkatan rezeki serta keamanan dan perpaduan yang berkekalan. Semoga negara Malaysia bersama rakyat yang beta kasihi akan terus hidup dengan penuh kerukunan atas dasar perpaduan dan sentiasa berada dalam perlindungan dan kerahmatan Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.